Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada anda yang setia menonton kami di TV Al-Hijrah. Terima kasih juga kepada Kak Farah yang memulakan program kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian-perkongsian pagi ini, insya-Allah. Dan pagi ini kita nak bicara lagi berkaitan dengan meme goal dan syariah. Dan bersama dengan saya di studio kita tidak asing lagi, itulah Ketua Pegawai Eksekutif Meme Gold and Jewellery, Tuan Amran Bachok. Assalamualaikum, Tuan. Assalamualaikum. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Dan sekali lagi kita bersama dengan penasihat syariah Meme Gold and Jewellery, iaitulah Dr. Zahrudin Abdul Rahman. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Doktor. Alhamdulillah dapat jumpa lagi. Sebab nak dengar lagi cerita berkaitan dengan emas ni, saya nak tajukan terus kepada Doktor pandangan Islam tentang pelaburan dan juga simpanan emas ni, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binasta'in. Simpanan emas ni, sebelum kita bincang konsep simpanan emas, dalam Islam apa kaedah simpan dan membesarkan lagi atau growkan kita punya keuangan? Maka jawabnya, prinsip Islam sangat jelas. Dalam satu hadis Nabi pernah sebut kepada penjaga anak yatim piatu, ittajiru bi amwalil yatama hatta la ta'kuluha zakah. Artinya, perdagangkanlah harta anak yatim yang kamu sedang pegang tu agar dia tidak dimakan oleh zakat. Maknanya kena bayar zakat tiap-tiap tahun, dia akan mengecil. Maka sebab tu kita kena tadawulkan dia, iaitulah perdagangkan dia supaya dia boleh berkembang. Maka konsep yang pertama yang perlu kita faham dekat situ, Islam sentiasa menggalakkan kita mencari jalan yang terbaik untuk grow kita punya wealth, ya. Jadi yang kedua, kalau kita lihat dari sudut satu lagi hadis, Nabi pernah memberikan pandangan kepada seorang petani yang melakukan pensenyawaan pokok kurma. Lalu apabila Nabi tengok, Nabi kata jangan buat. Kemudian Nabi datang pada beberapa ketika selepas itu, hasil menjadi kurang. Maka Nabi pun kata, antum a'lam bi amri dunyakum, kamu lebih tahu cara mengurus dunia kamu. Jadi dalam konteks ini, maknanya dalam kita menangani tumbuhan, wealth kita, perkembangan, Nabi berikan flexibility. Jadi, dan dia digalakkan untuk sentiasa meletakkan priority berkembang, bukan statik, ya. Jadi kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dalam banyak juga ayat-ayat Quran menunjukkan kepentingan beberapa perkara, antaranya logam emas yang disebut oleh Allah SWT sebagai ganjaran orang dalam syurga. Yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a, iaitu orang dalam syurga, orang beriman akan dipakaikan dengan emas dan juga permata. Jadi atas sebab itu, dan melihat kepada statistik dalam dunia ini, biasanya emas ni dia adalah satu logam yang sentiasa disukai oleh seluruh dunia. Tak macam duit kertas. Duit kertas ada orang suka, dia tak suka ekonomi kita, dia pun keluar, dia jual kita punya RM2, nilai jatuh, ya. Tapi emas ni nilai dia jatuh, tapi dia akan ada automatik untuk rebound. Dan rebound itu lebih stable berbanding saham, berbanding lain-lain. Maka ini menjadikan emas adalah satu simpanan jangka panjang yang stabil, ya. Jadi kalau kita lihat statistik, dalam 10 tahun tak pernah lagi emas ni negatif. Tapi kalau jangka pendek adalah turun naik tu kan. Tapi kalau jangka sederhana 5 ke 10 tahun, kita akan dapati biasanya akan ada double digit punya percentage punya increase. Maka dekat situ menunjukkan sangat baik untuk simpanan dan juga pelaburan. Dan bagaimana nak jadikan dia sebagai bisnes? Maka saya yakin dekat Meme Gold dia boleh jadikan sebagai carrier. Ya, sebagai carrier kerana adanya sistem yang agensi yang kita mungkin akan cerita selepas ini. Tapi maknanya dia bukan hanya sekadar simpan emas, tunggu harga naik, kita jual, tapi dia ada yang lain daripada itu kerana dia berkongsi keuntungan dengan ahli-ahli dan seumpamanya. Begitu. Maknanya banyak jugalah, bukan saja hanya menyimpan, tapi banyak juga manfaat ataupun matlamat di sebalik penyimpanan. Tapi kita nak pergi kepada Tuan Amran berkaitan dengan urus niaga syarikat. Macam mana Meme Gold boleh pastikan urus niaga syarikat ini bertepatan dengan hukum syariah Islam? Terima kasih Ustaz Izmir. Untuk patuh syariah ni, yang pertama kita melantik Eza Syariah yang diketuai oleh Dr. Zahrudin untuk memantau dan juga memastikan yang patuh syariah kita ni dipatuhi. Kemudian apa yang kita buat selalu ni adalah berkaitan dengan pemantauan. Bila pemantauan ni, kami ada sentiasa mengadakan mesyuarat bulanan secara berkala dengan Eza Syariah. Dan apa yang paling penting sebenarnya, kita memastikan kami punya kaki tangan di Meme Gold
faham apa yang telah dibincangkan, apa yang telah dikeluarkan oleh pihak Elza untuk memastikan guideline tu kami ikut. Itu yang kami nampaklah, sebab patuh syariah ni bukan pada sijil saja. Kita perlu memastikan bahawa amanah untuk menjaga syariah ni kita ikut. Itu that's why kita lantik Dr. Zahruddin sebagai kita punya penasihat syariah, yang mana dia agak dari segi pemantauan tu alhamdulillah dia akan sentiasa cek apa yang kami buat. Even kalau produk baru pun Dr. Zahruddin akan minta kita cek balik sebelum refer pada dia sebelum kita keluarkan. Itu insya-Allah kita jagalah syariahnya. Sebab tu pentingnya ada penasihat syariah ni untuk nak menelusuri ataupun kita punya jalan tu supaya betul-betul dalam hukum syariah. Dan doktor, berkaitan dengan transaksi pembelian emas sekarang ni, kita tengok banyak platform, contohnya di media sosial TikTok, Shopee dan seumpamanya. Macam mana garis panduan syariah itu yang ada pada sistem Mim Gold and Jewellery ini untuk pastikan konsep takabut ataupun penyerahan itu berlaku on the spot? Baik, jadi sebagaimana yang telah kita sebut juga minggu lepas, hadis Nabi az-zahabu bil-zahabi wal-fiddah bil-fiddah, yang mana Nabi pun beritahu apabila tukar emas dengan emas, syarat dia yadan biadin mithlan bimithlan, mesti serta-merta dan juga beratnya mesti sama. Jadi dalam konteks menjual emas dengan berbalaskan duit, bukan berbalaskan kambing, berbalaskan duit, maka jawabnya kena ada syarat yadan biadin. Itulah yang dinamakan taqabud, iaitulah pihak ini menerima, pihak yang satu lagi pun menerima duit, satu lagi menerima emas. Jadi apabila dia beli melalui media sosial ataupun dibeli melalui digital ataupun melalui platform website, maka yang pertama kena lihat ada tak yang dibuat pembayaran dulu. Kalau dapat buat pembayaran terus, maka okey. Bagaimana pula emas? Dapat terus tak? Jadi emas nak dapat terus ni, dia daripada Kelantan, daripada Sabah, dia beli dekat platform internet website Mim Gold sebagai contoh. Bagaimana dia nak dapat terus? Kan? Jadi tak akan menepati syariah. Maka kita buatkan konsep wakalah. Dekat situ akan ada penyerahan emas oleh syarikat kepada pembeli itu, diserahkan kepada wakil pembeli yang sipulan bin sipulan ada namanya di dalam syarikat tersebut. Jadi dengan cara itu dah serah kepada orang tu, sebabnya orang yang menjadi ejen ni dia bertindak mewakili orang yang membeli, mewakili mewakil dia. Maka itu adalah sah di sudut syarak, dan itulah yang dilakukan oleh perbankan Islam termasuk Rajihi Bank dan lain-lain. Semuanya menggunakan konsep yang begitu bagi menyelesaikan masalah pembelian dan penjualan online. Tapi kalau itu tak dapat dilakukan, maka tak boleh hukumnya. Demikian juga kalau pembayaran tu tak sampai terus kepada syarikat pun tak boleh jawabnya. Jadi akan berlaku penangguhan. Lagi teruk kalau dua-dua tangguh, bayar masuk pun lambat, hantar pun lambat, maka jadilah bai'ud dain bidain yang juga diharamkan oleh Nabi SAW. Begitu. Maknanya kena tahu juga ilmu berkaitan dengan nak pembelian emas secara online ini kan. Tapi kita nak tanya juga doktor berkaitan dengan Mim Gold and Jewellery ini tawarkan bonus dan juga insentif kepada reseller. Tapi kita nak tahu boleh ke tak boleh, harus ke apa, tapi kita nak berhenti seketika, insya-Allah kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Baik, kembali dalam Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang setia menonton kami. Kita masih lagi berbicara berkaitan dengan Mim Gold dan Syariah. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Amran Bacok, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif, dan juga Dr. Zahruddin Abdul Rahman, merupakan Penasihat Syariah Mim Gold and Jewellery. Dan kita nak sambung dengan Doktor berkaitan dengan Mim Gold and Jewellery ini, dia ada tawarkan kepada reseller berkaitan dengan bonus dan juga insentif. Mungkin daripada sudut syariah itu adakah diharuskan atau bagaimana? Baik, jadi apa yang kita gunakan dari sudut bagaimana insentif itu nak diberikan. Insentif tu yang pertama kita kena faham, milik apabila berlaku penjualan oleh reseller. Reseller ni apa-apa saja keuntungan yang masuk kepada syarikat adalah milik syarikat. Belum jadi milik reseller lagi, belum jadi milik ejen lagi. Jadi sama juga dalam konsep multi level patuh syariah yang telah pun saya sebagai salah seorang di antara panel untuk membentuk JAKIM punya garis panduan multi level patuh syariah. Jadi bila dia jadi duit syarikat, macam mana syarikat nak bagikan insentif kepada ejen dia ataupun reseller dia, iaitu melalui konsep hibah masyurutah. Hibah masyurutah ni adalah satu konsep yang ada dalam hadis Nabi, yang mana ada sahabat yang telah dijanjikan oleh Nabi kalau dapat Nabi Islam ni membuka beberapa daerah sebagainya, maka gelang yang dimiliki oleh Raja Kaisar itu akan diberikan kepada seorang sahabat. Lalu Nabi tak sempat melihat pembukaan tersebut, tapi di zaman sahabat Khulafa' Rashidun yang dapat.
Maka sahabat yang dijanjikan itu, dia kata Nabi dah cakap pernah nak bagi hadiah pada aku sekiranya berjaya mendapat membuka ni. Maka Abu Bakar pada ketika itu memberikan gelang itu kepada sahabat tersebut sebagaimana yang dijanjikan. Maka itu namanya hibah masyrutah. Masyrutah tu maksud dia apabila ada syarat. Apabila memenuhi syarat dan syarat itu dipenuhi, maka orang yang dijanjikan itu akan dapat. Tapi kalau tak dipenuhi, tak dapat. Jadi itulah konsep yang kita gunakan. Hibah masyrutah ini ada perbezaan di kalangan fuqaha dan madhahib. Cuma dalam konteks ulama semasa, kebanyakannya mengharuskan penggunaan hibah masyrutah. Jadi itu yang kita gunakan dalam insentif. Maka sebab tu MIM dia ada banyak level. Dia ada hadiah, dia ada bonus runcit, dia ada bonus kumpulan dan wholesale lagi dan seumpamanya. Semua itu adalah hak kepada syarikat dan tak boleh maknanya ahli atau ejen kata ini hak saya, ini tak bagi hak saya dah berjaya jual, kenapa tak bagi? You tak bagi sebab you tak penuhi syarat. Bila syarat tu tak penuh, walaupun you letih cara mana pun, separuh je syarat dipenuhi, maka tidak layak. Maka itulah dia al-muslimun ala syurutihim syaratan illa syaratan ahalla haraman wa harama halalan. Orang Islam dipegang kepada kontrak dia, perjanjian dia, selagi mana tak ada yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tepati janji kamu. Lalu syarikat berjanji dengan ejen ataupun reseller, kalau syarat dia tepati, kita bagi. Kalau tak ada, separuh pun 90% dipenuhi, 10% kita tak dapat. Jadi kaedah itu adalah patuh syariah. Yang itu yang kita telah pastikan secara on contract dan juga secara sistem punya perjalanan kita dah tengok. Dan malah telus sebab ahli reseller pun boleh tengok sendiri dia punya performance dia. Dia boleh tengok berapa masuk sini, berapa masuk macam tu. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Maknanya bukan senanglah untuk nak dapatkan sebab kita dah bagi kepada pihak Mimgul untuk uruskan. Tapi bila berkaitan dengan emas ni doktor, berkaitan dengan pajakan emas. Cerita sebab pajakan emas ni mungkin ada syarat-syarat yang perlu juga dipatuhi dan untuk nak dapatkan hukum syarak itu di jalan dengan sebaiknya. Okey, pajakan ni sebenarnya istilahnya di dalam fiqh muamalat ataupun bahasa Arab ar-rahnu. Rahnu ni konsep asal dia, saya pinjam duit contohnya daripada daripada Tuan Amran, saya punya 10,000 lah kata, saya akan bayar dalam 2 tahun. Maka untuk bagikan convert kepada Tuan Amran, saya letakkan saya punya cagaran. Cagaran tu boleh dalam bentuk motor saya, kambing saya, emas saya pun boleh, ya. Mana-mana yang halal untuk dijual beli oleh saya, maka boleh letak. Maka dalam konteks itu, emas yang kita beli dengan Mim Gold ni sebagai contoh, kita dah beli emas, cash kita tak ada, tiba-tiba kita perlukan cash, maka boleh tak kita gunakan emas ni untuk pergi buat pinjaman ataupun pembiayaan? Maka boleh, dia macam saham lah. Maka kita boleh letakkan emas tu sebagai cagaran. Ya, kita letakkan emas sebagai cagaran, maka kita boleh minta lah utang pasal di sini dengan buat pembiayaan dan sebagainya. Jadi yang saya difahamkan bahawa emas Mim Gold ni boleh diterima oleh banyak, nanti mungkin Tuan Amran akan cerita, oleh banyak syarikat-syarikat rahnu. Maka tidak perlu risau kat situlah, sebab emas ni sendiri akan disemak ketulinan dia dan mereka pun ada esayer. Esayer ni maksudnya penyemak dan pengesah ketulinan dia, ya, yang bertauliah lah. Jadi dekat situ ar-rahnu, konsep dia dekat situ, itulah dia. Fungsi dia sebagai cagaran kepada hutang yang telah tercipta, yang mana kalau kita tak mampu bayar, emas kita tu akan diambil untuk dengan izin kita untuk dilelong, dan harga dia akan dipulangkan kepada berapa banyak hutang, kemudian yang baki akan dipulangkan kepada pemilik emas tersebut. Tapi kalau rasa sayang emas tu tak nak jual, pergilah cari duit kerja ke tambahan, pergi bayar hutang tu supaya emas tu dapat balik. Begitu. Itu cara dia. Maknanya banyak juga yang terlibat untuk nak dapatkan syarat-syarat yang dipenuhi ni. Kita masih lagi ada masa, Tuan Amran. Mungkin boleh cerita sikit berkaitan dengan urus niaga Mim Gold and Jewellery ini. Apa yang ada dalam urus niaga tersebut? Silakan. Okey, untuk urus niaga sekarang kita ada 2 kaedah belian. Yang mana satu adalah kaedah belian terus, yang mana kalau ada nampak produk-produk contoh 1 gram, 5 gram, even 0.25 gram pun kita ada, so boleh buat belian di situ. Kemudian kita ada juga yang paling banyak lah sekarang kita nampak ni adalah belian emas secara gold safe storage. Yang mana gold safe storage ni boleh buat belian seminima RM50. Itu yang kita nampak banyak orang yang mulakan belian, sebab kefahaman orang ni emas ni beli mahal. Tapi dengan kaedah GSS ni kita gunakan
emas yang fizikal, yang memang bersandarkan pada fizikal. Sebab orang kata emas ni digital, tapi sebenarnya kami punya konsep gold safe storage adalah bersandarkan pada emas yang ada. So kalau nak beli RM50 pun dah boleh beli, kalau dan tiada komitmen bulanan. Sebab ada setengah orang ni kata dia tak ada duit bulan-bulan nak beli. Tapi sebaiknya kalau boleh kita nak galakkan orang faham ni, beli emas gold safe storage ni kalau boleh setiap bulan tu asingkan, bila ada duit asingkan jadi emas lah. Sebab kalau tak buat, kadang-kadang dia tunggu belanja dulu baru simpan. Kalau boleh kita galakkan dapat gaji, asingkan jadi simpanan baru belanja. Ada setengah orang ni belanja ujungnya tak ada. So itu yang kita nampak. So ada dua produk yang kita ada, dan kemudian kita juga dirham. Dirham ni bersandarkan pada perak, yang mana dirham berada 2.975 gram, yang kita jual secara fizikal. Maknanya kalau customer nak beli dirham, dan insya-Allah kita akan buat satu program yang mana dirham exchange kita panggil. Dirham exchange, yang mana siapa yang ada kumpul dirham pada satu kuantiti yang kita persetujui, dia boleh tukar ke bentuk emas dalam bentuk dinar. InsyaAllah itu kita dah bincang dengan Elza Syariah, Dr. Zarudin pun dah buat satu announcement untuk produk ni. Maknanya kita nak pastikan yang kepatuhan syariah tu kita ikut. Walaupun kita buat panggil dirham exchange ataupun dinar exchange. Seterusnya untuk makluman semua, kalau bolehlah siapa yang boleh nampak TV Hijrah menonton TV Hijrah hari ini, kita boleh tengok macam ini siri kedua. Sebab minggu lepas alhamdulillah kemunculan Dr. Zarudin ni banyak memberi penerangan yang lebih jelas berkenaan dengan patuh syariah dalam jual beli emas dan perak. Kami berharap apa yang ilmu dikongsikan pada minggu lepas dan juga hari ini dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang Islam lagi untuk faham yang bahawa jual beli emas ni memang nampak remeh temeh, tapi kepatuhan syariah tu kita kena jaga. Itu yang kita nak fahamkan pada penonton semua. Boleh kontak di nombor tertera Mimgold website mim.com.my, dan juga kita punya sosial media sosial Mimgold HQ. Boleh tengok kat situ ada promosi, ada pengumuman dan sebagainya yang boleh dirujuk oleh penonton-penonton semua. Kami berharap dengan adanya Mimgold ni akan menjadi satu platform utama kepada umat Islam untuk membeli emas, untuk menyimpan emas dan perak, yang mana kita memastikan kepatuhan syariah ni bukan pada CJ sahaja, tapi kepada pelaksanaan dari semasa ke semasa, insya-Allah. Baik, itu adalah bagi kita kata-kata akhir untuk kita nak dapatkan ilmu berkaitan dengan Mimgold dan jual emas ini. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Zarudin Abdul Rahman, merupakan penasihat syariah Mimgold dan Jewellery, dan juga terima kasih kepada Tuan Amran Bacok, Ketua Pegawai Eksekutif Mimgold. Mudah-mudahan perkongsian pagi ini memberikan sedikit manfaat buat kita, insya-Allah, berkaitan dengan emas, pajakan. Banyak juga ilmu, 2 siri dah kita bersama dengan Dr. Zarudin. Rasa nak lagi tapi tak cukup masa yang ada. InsyaAllah kita akan jumpa nanti, insyaAllah. Dan kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, insyaAllah kita berhenti rehat sekali lagi. Temu lagi dalam Assalamualaikum.